Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, tazkirah kita pada malam ini iaitulah muhasabah, ulang kaji beberapa kesilapan yang dilakukan oleh sebahagian daripada orang-orang yang berpuasa. Mudah-mudahan dengan peringatan ini dapat kita baiki kesalahan ataupun kealpaan kita di dalam melalui hari-hari yang bahagia dan ceria ini, iaitulah bulan Ramadan Al-Mubarak. Yang pertama, di antara kesilapan kita yang pertama, adamut tafaqquh fid din, tidak belajar mendalami hukum hakam yang berkaitan dengan puasa. Bila kita tak belajar, maka kita tidak tahu ada perkara yang membatalkan puasa, kita ingat tak batal. Ada benda yang tak batal puasa, kita duk kira batal. Pasal itulah cerita hari ni, ada seorang kanak-kanak tak puasa dia. Orang tanya kenapa tak puasa? Sebab dia silap pergi korek pusat dia. Dia kata batal dah pusat. Tak kira lah alasan tak alasan, yang pentingnya mungkin itu satu kesilapan kita. Kita duk ingat benda hak tak batal, duk kata batal puasa. Ada juga orang yang tak niat. Bila tak niat, dia pakai tak puasa terus dah. Lah, banyak kesilapan-kesilapan yang berlaku hasil daripada kita tidak murajaah, kita tidak ulang kaji dalam ilmu puasa. Maka ada kalanya kita duk faham puasa ni tak makan saja, orang lain tak apa, maka hilanglah pahala puasa kita. Sedangkan Allah Ta'ala perintah dalam Al-Quran Suratul Nahl ayat 43, fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah orang tahu, tanyalah para ulama kalau kamu tak tahu. Jangan duk malulah tanya. Bila kita duduk dengan ahli-ahli, orang yang ada ilmu, ustaz-ustaz kita, tanya masalah. Jangan ada buat senyap gitu, akhir sekali tak tahu apa yang kita buat. Yang kedua, kesalahan kita yang kedua iaitulah salah faham terhadap larangan ketika puasa. Kita duk ingat ke bercakap waktu puasa ni biasalah, tak ada apa-apa. Rupanya kadang-kadang yang kita bercakap itu terjebak dalam ghibah, dalam mengumpat orang. Maka dia telah melakukan satu dosa besar yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang telah kita hurai dalam siri yang lepas di dalam tajuk bagaimana lidah kita berpuasa. Yang ketiga, kesalahan yang ketiga iaitulah al-israf, boroh sangat. Banyak berlaku pembaziran di dalam hidangan ketika nak berbuka puasa, al-iftar ataupun sahur. Kadang-kadang kita sedia makanan hak kita nak makan, hak kita beli di bazar tu, bazar Ramadan ke, kadang-kadang dia jadi bazir Ramadan. Hak kita beli untuk nak makan satu keluarga kita tu, boleh makan 20 orang kadang-kadang. Membazir. Maka pembaziran di bulan Ramadan ini nampak sangat zahir, jelas sangat pembaziran. Maka kita kekanglah nafsu kita, beli biar cukup. Kalau hari ni berasa nak makan nasi minyak, pergi nasi minyak satu cukup. Tengok mi kuah pula telur, tunggu menu esok, beli esok pula. Tengok apa benda pula, apa ni, murtabak, berasa minat, itu menu hari yang ketiga. Jadi kita atur jadual, hak keinginan kita nak makan di bazar tu, beli ikut hari. Jangan ikut hari kita pergi. Hari kita pergi tegak, Masya Allah, tabarakallah, 2 tangan penuh. Akhir sekali yang dapat manfaat daripada makanan yang kita beli itu siapa? Itu siapa yang manfaat? Kita tak dapat manfaat apa.
Allah SWT firman dalam Al-Quran suratul A'raf ayat 31, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minum, tak apa makanlah. Minumlah benda yang halal, wa la tusrifu, jangan boros. Jangan membazir, innahu la yuhibbul musrifin. Allah Ta'ala tak suka kepada orang membazir. Jadi kita berpuasa, tiba-tiba kita buat pembaziran yang tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam suratul Isra ayat 327 Allah Ta'ala sebut, innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang yang membazir ni saudara pada syaitan, wal'iyazubillah. Jadi di saat kita diminta supaya mengekang nafsu, tiba-tiba kita pergi terjebak pula pergi jadi saudara syaitan kerana membazir makanan-makanan kita. Jadi kalau kita tengok pasar-pasar, bazar-bazar Ramadan ni penuh, Allahu Akbar, tak tahunya berzikir masa mana, pergi lepas asar juga pesta, bersombak orang, nak berjalan apa takut kita. Kuruh puasa sah dah. Kau tak kuruh? Tak kuruh apa, belaga kiri kanan ni, aku aku. Budak-budak perempuan pula hari ni bertukar dengan anak sia, dengan anak apek. Tak ada itulah dari segi pakaian. Puasa mulut, pakaian tak puasa. Subhanallah. Ini dahsyat. Maka di antara maqasidus siyam, objektif matlamat kita nak puasa ni, nak keluarkan benda-benda yang tak molek, dia panggil toksik lah apa benda dalam tubuh kita ni, dalam usus kita ni, dengan kita mengurangkan makanan. Tiba-tiba kita sumbak siapa yang berlaku pembaziran, maka ini lebih daripada hak dia. Di antara kesalahan yang keempat, iaitulah ada sebahagian orang berpuasa ni, bila tengah hari puasa tak boleh makan, kita tidur. Jadi kerja dia pakai tidur, dia tak ada apa-apa. Ada hadis yang menyebut puasa orang tidur, orang apa ni, tidur orang puasa itu ibadat. Hadis itu kata ulama hadis yang tidak sahih. Kalau sahih pun bukannya makna tidur tak ada jadual. Tidur sementara, tidur qailulah untuk sekejap, bolehlah. Itu ibadat. Kerana kita tidur untuk nak ambil tenaga, nak berjaga malam, nak qiyamul lail pada waktu malam. Tapi kalau tidur saja jadi sebab kita kerana puasa jadi tidur, lah, itu satu kesilapan. Sepatutnya hikmat orang berpuasa, bila dia lapar, dia lagi dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Kita terasa lemahnya kita, ya Rabbi, dengan rahmat-Mu lah nanti, Allahumma bika afsumna, kami puasa dengan sebab-Mu, dan kami buka puasa pula dengan rezeki daripada-Mu. Itu doa yang masyhur orang baca. Yang kelima, kesalahan kita yang kelimanya, bila puasa orang dipanggil tasliyah. Nak suruh tak ingat ke lapar, kita bermain. Nak main bola ke, main game ke, main internet ke, itu semua tu dia panggil permainan-permainan yang tidak ada faedah. Nak main juga boleh, mainlah dengan permainan-permainan yang beri faedah kepada kita. Kita baca buku, contohnya ambil kitab-kitab sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku letih. Kalau terbaik duk mikir saja, duk tengok ke makanan, habis jangan mikir, ambil buku baca. Tak apa. Ini baca melalui telefon kita ni banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat. Contohnya, masuk dalam web, dalam blog Abu Anas Madani contohnya. Cari ilmu-ilmu yang ada situ kita baca. Itu faedah. Boleh ilmu. Tapi kalau duk main game, duk tanya, tak ada kerja langsung. Bahkan duk tengok benda-benda maksiat, Allahu Akbar, banyaklah. Kalau di negeri Arab tu, orang pemainnya banyak. Dia main daun teruk lagi. Tempat kita ni main tuduh botol lah, main tu banyak permainan-permainan. Kita kena ingatlah, Ramadan ni berlalu ni saat dia cukup mahal bagi orang yang mengenalinya, tapi bagi orang yang tak kenal, dia nak hambat Ramadan ni pergi suruh cepat pula lagi. Allah cepatlah berlalu. Pasal itulah setengah orang tu nak akad banner dah, selamat datang, selamat hari raya. Para ulama kata jangan. Seolah-olah macam kita nak hambat pergi Ramadan. Bila kita akad raya cepat sangat, seolah-olah Ramadan ni kita nak suruh pergi dah. Ibarat kata Ramadan ni tetamu duduk rumah kita. Bila kita akad raya cepat, pergi cepat lama. Ini tak bagus. Tetamu ada rumah, tak boleh kita tunjuk muka masa nak suruh orang pergi cepat. Yang keenam, kesalahan juga ada sebahagian orang puasa ni berjaga malam. Berjaga dengan apa? Berjaga saja pasal nak makan malam ni dengan macam-macam benda dia pergi. Pergi makan colek lah, makan tu makan ni. Akhir sekali balik tengah malam, di akhir malam subuh pun tak apa-apa ingat. Ini satu kesalahan. Lebih-lebih lagi tahun ni pula Ramadan terlibat dengan Piala Dunia ni.
Tak usah duk bangunlah Piala Dunia, malu ke Tuhan. Bangun semaya tahajud tak boleh, bangun tengok bola boleh. Allahu Akbar. Hina kamu di hadapan Allah Azza wa Jalla bila hari kiamat nanti. Apabila kita boleh bangun kerana bola tapi tak boleh bangun kerana Allah Azza wa Jalla. Baik tidur, tak payah. Jangan bangun. Kalau tak bangun tak apa. Tapi kalau bangun ada masalah. Itu dia panggil kesilapan yang kita salah guna masa. Orang-orang soleh menggunakan masa malam ni untuk berqiyam, beribadat. Kita guna masa untuk nak makan-makan, untuk nak buat-buat, nak habiskan masa. Tengah hari tidur. Lah. Yang ketujuh, di antara kesalahan yang sangat jelas dan jelek kata orang, tak molek sangatlah kesalahan kita ni, iaitulah meninggalkan solat berjamaah. Tak segi solat berjamaah. Dah kita bulan Ramadan, di antara solat dengan apa ni, dengan Quran tu sangat dekat. Tiba-tiba kita duduk dekat masjid pun tak pergi masjid juga. Dengar azan pun buat tak reti bahasa juga. Jadi siapa kita? Ramadan ni bukan tak makan saja. Kerana orang yang tak pergi solat jamaah tanpa sebab. Tak ada sebab apa-apa. Saja tak pergi, dengar azan tak pergi. Maka dibibangi ada dalam hati mereka sifatun nifaq, ada sifat munafiqin dalam hati. Di zaman sahabat dulu dia kata apa? Orang-orang yang tak pergi solat berjamaah ni maklum apa? Maklumun nifaq. Maklum orang itu dikira orang-orang yang bersembunyi sifat munafiqin dalam diri mereka. Tapi zaman kita ni kalau kita tak hukum ni berat. Kerana ramai sangat orang tak pergi. Jadi kita ambil lah orang yang tak pergi solat berjamaah sedangkan dia tahu azan sudah berbunyi tanpa sebab tak pergi, maka kita kira orang ni at-tahawun, orang yang bermudah-mudah dengan agamanya. Allah Taala sebut dalam Quran, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa dia membesarkan syiar Allah Taala ini, itu tanda hati bertakwa. Yang ke-8, di antara kesalahan kita yang ke-8 ni, walaupun bulan Ramadan, bulan judi wal karami, bulan orang pemurah, tapi ada juga makhluk Allah Taala ni bakhil dia. Bulan Ramadan pun tak mau sedekah juga. Lah. Ya pasal itulah kalau mari orang minta derma, tak kira lah orang apa pun. Orang Bangladesh ke orang Pakistan. Kita kata minta lah. Ada juga jemaah tanya, pasti kau dia betul tak betul? Kata wallahu alam. Kita niat sedekah, ikut dia lah nak buat apa. Jangan duk tanya betul ke tak betul. Jadi pening pula kepala kawan tu. Dia tunjuk gambar, tunjuk apa, tunjuklah. Kita nak bagi sedekah, bagi. Tak payah duduk itu. Kita kena ingatkan cerita orang derma satu malam ni dia derma, kena kau pencuri. Malam esok derma pula, kena kau pelacur. 3 malam dia derma tak kena belaka kau orang. Kena kau orang hak jahat-jahat belaka. Dia kata mu derma tak kena orang. Dia kata tak apa. Mudah-mudahan pencuri bila dapat duit aku ni dia tak pergi curi. Boleh pahala kat kita. Pelacur bila dia dapat duit aku ni dia ada pitih dah dia nak makan. Dia tak pergi melacur, dia ada duit dah. Jadi itu di antara niat kita. Kita niat baik, Allah Taala yang Maha mengetahui niat kita, sedekah kita insya-Allah berjalan. Jangan duduk mikir orang minta bui. Jangan duduk tutup itu. Jangan duduk kira sangat banyak sangat kira-kira kita. Jadi sekurang-kurangnya kita ada musyarakah juga dalam majlis, beri makan kepada orang puasa, bagi walaupun sedikit kita beri RM10, RM15. Kalau hak tak ada duit langsung, tak apa, guna tenaga dia jadi juru apa ni, tukang masak, juru hidang, juru kakak, juru tukang bersih tempat orang makan. Semua tu dikira pahala orang boleh buka puasa. Pahala beri makan orang buka puasa. Sehingga para ulama mengatakan, kalau kita duduk di tepi sungai, mari orang kita ambil air cebok bagi dia. Itu dikira beri minum kepada orang. Kita tahu apa ambil cebok bagi. Ni kita duduk tepi air. Dah ambil teko, ambil jak ni, telujuri bagi orang minum. Kira orang sudah dikira orang tu bagi minum air kepada orang. Alhamdulillah. Yang kesalahan yang ke-9, sebahagian daripada orang puasa ni meninggalkan solat tarawih dengan sengaja. Dia kata aku solat dah Isya, tarawih tak payahlah. Atau pergi juga tarawih, orang panggil celus-celik. Semaya 2-3 salam, lari balik dah. Kalau orang tanya, aku pergi apa, kita dah habis tarawih, lari balik tengah jalan. Jadi nampak sangat kita ni tidak cakna kepada tawaran istimewa yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla, seolah-olah kita sibuk dengan benda lain, tapi kita tidak menghormati Ramadan yang datang kepada kita, tawaran istimewa yang Tuhan beri pada kita, la'allakum tattaqun. Tuhan nak suruh jadi orang takwa, kita semaya pun tak apa nak cukup. Jadi kita sibuk dengan benda lain, tak sibuk dengan memenuhi tawaran istimewa. Yang ke-10,
Di antara kesalahan kitanya menyusahkan keluarga kita. Menyusahkan anak-anak kita sendiri. Nak makan tu, nak makan ni. Hatta asyarahum anil Quran. Orang rumah pun tak ada nak baca Quran sebab duk sibuk kena cendol, kena mutabak, kena kuih tu, kena benda ni. Akhir sekali kawan tu duk sibuk di antara masak dengan basuh pinggan. Tu ya kerja dia. Baca Quran tak sempat. Jangan. Jadi kalau kita semua Ramadan ni, suami pun bertimbang rasa, isteri pun bertolak ansur, kita makan apa yang ada yang sangat cukup, insya-Allah masa luas untuk kita pergi masjid, masa tu luas untuk kita pergi beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi semua kita ni simple saja hidup. Bulan Ramadan ni bulan yang simple, apa yang ada itulah yang kita makan, yang tidak ada itu kita sabar. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Allah SWT beri balasan kepada orang sabar tanpa limit. Sebagaimana puasa ni sabar, kita sabar pula di atas apa yang ada yang tak cukup ni kita sabar, maka Allah SWT akan beri kepada kita pahala yang besar. Allahumma zirna wa la tanqusna wa'tina wa la tahrimna wa akrimna wa la tuhinna wa samihna wa'fu 'anna ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.